Didik TV KPM. Kembali lagi bersama dengan kami di Didik TV KPM. Hari ini kita belajar mengenai mata pelajaran pendidikan Islam dengan topik rukhsah anugerah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi Ustaz, untuk segmen kali ini, apa yang bakal diperkongsikan? Dipersilakan. Okey, terima kasih Syafiqah. Okey, nampaknya hari ini kita teruskan lagi. Kita belajar hari ini tentang solat qasar. Syafiqah pernah dengar tak qasar ni? Ustaz, kalau qasar ni kan Ustaz, adakah yang macam kita nak kata pendek-pendekkan solat Ustaz? Betul lah tu. Boleh ke Ustaz kan? tu? Bolehkah pendek-pendek ni? Ramai orang tanya ni Ustaz. Bolehkah saya nak pendekkan solat 4 jadi 2? Boleh ke? Ustaz, kalau 3 macam mana pula? Maghrib tu macam mana pula nak solat? Nak pendekkan? Bolehkah jadi 1.5? Nak berhenti kat mana? Okey, inilah kita nak ajar hari ni. Kita nak ceritakan tentang solat qasar. Ya. Okey, sebelum itu bersama dengan kita juga ada anak murid-murid yang bersama dalam Google Meet dengan kita. Okey, kita tengok dia orang ni bersedia ke belum? Ready ke belum? Kita cuba angkat. Tengok adakah masih sama-sama ada kad merah, kita ada kad kuning dan kad hijau. Okey, semua nampaknya telah bersedia. Okey, kita teruskan. Okey, solat qasar. Syafiqah apa bersedia kan? Ya, bersedia. Okey, solat qasar. Okey, qasar ini adalah memendekkan. Pendekkan apa? Solat fardu 4 rakaat kepada 2 rakaat. Ustaz, adakah? Ada. Ya. Kan? Ada, iaitu memendekkan solat fardu 4 rakaat kepada 2 rakaat. Tetapi macam biasalah, mestilah ada syarat-syaratnya. Ya, kita tengok tadi pengertian maksud solat qasar, memendekkan solat fardu 4 rakaat kepada 2 rakaat. Ingat tu, tak ada 3 Syafiqah. Tak ada subuh ya, tak ada 2 tadi 1 tak ada ya. Tak ada. Ingat betul-betul maksud dia, memendekkan solat fardu. Ya. 4 rakaat kepada 2 rakaat. Macam biasa mesti kita tengok syarat-syarat dia. Apa syarat-syaratnya? Ya. Nak qasar suka-suka hati ke? Okey, bangun tidur rasa nak pendekkanlah solat hari ni. Mana boleh Ustaz? Kan? Okey, tak boleh kan? Mesti ada syarat-syarat dia. Yang pertama, dilakukan ketika sedang musafir. Ya, dilakukan ketika sedang musafir. Musafir ini maksudnya dalam perjalanan. Nanti kita akan tengok berapa kilometer. Musafir ni macam mana Ustaz? Saya nak pergi kedai beli barang sekejap kat kedai depan tu, boleh tak solat qasar? Musafir ni Ustaz? Kan bukan, ada maksud musafir. Okay. Yang kedua, telah melepasi sempadan tempat tinggal dia. Kalau dia nak pergi musafir, dia kena keluar dulu daripada rumah dia. Dia start kereta, keluar daripada mukim dia, keluar daripada kawasan rumah dia, keluar daripada kampung dia, berhenti kat mana-mana masjid, dia bolehlah qasar pendekkan. Okey. Yang ketiga, tidak berniat untuk menetap melebihi 3 hari. Dah setting dah, saya nak pergi 3 hari je Ustaz. Kan? Okey ya, tidak boleh lebih. Kan? Tidak termasuk hari perjalanan pergi dan balik. Contohnya, dia berniat menetap, saya nak pergi seminggu ni ke KL Ustaz. Okey, adakah sepanjang seminggu itu saya boleh memendekkan solat saja? Okey, dalam syarat ini ditentukan bahawa mesti tidak melebihi 3 hari. Dan yang keempat, tidak boleh mengikut imam. Datang kat masjid tu imam sedang sembahyang Isyak. Dia pun sembahyang 4 rakaat tapi nak pendek. Sampai separuh dia berhenti. Sampai rakaat kedua dia bagi salam. Tak boleh, tidak sah. Sebab dia niat mengikut imam, mesti ikut imam sampai habis dah. Okey, boleh faham kan? Okey, kita tengok syarat perjalanannya. Disebut tadi syarat. Kita tengok pula perjalanan ini macam mana pula. Nak pergi ke tempat yang dia nak pergi itu mesti ada syarat perjalanan dia. Yang pertama, mengetahui destinasi yang dituju. Ustaz, saya nak musafir ni. Start kereta, nak pergi mana? Tak tahulah Ustaz. Ikut ke mana langkahku pergi, di situlah aku berhenti. Kemas kau. Lepas tu boleh tak saya nak qasar Ustaz? Tak boleh. Pasal apa? Tak ada arah tuju. Walaupun duduk dalam kereta, bawa pergi pusing kiri kanan, pusing kampung, keluar kampung, tak ada arah tuju, maka dia tidak boleh solat qasar pendekkan. Boleh faham Yang kedua, jarak perjalanannya itu mesti sehala melebihi 81 kilometer. Berapa kilometer anak-anak? Murid-murid? 81 kilometer. Nazrah juga 81 kilometer. Okey, tanya. Okey, jadi mesti melebihi 81 kilometer. Maknanya 5 kilometer tak boleh. Ya. Maknanya Ustaz, kalau orang tu dia drive, tak tahu tempat dia tuju, lepas tu dia nak cukupkan 81 km. Tak boleh lah Ustaz. Tidak ada arah tuju dia. Okey. Dan yang ketiga, bukan untuk bertujuan maksiat.
Ustaz, saya pergi ni nak pergi mencuri. Kan, boleh tak Ustaz saya nak jamak nak kosar ni? Tak boleh lah sebab bertujuan maksiat. Yang maksiat ni macam-macam lah ya. Tadi tak boleh ya. Okey, kita tengok sedikit info tentang solat kosar ya. Solat kosar hanya boleh dilaksanakan jika seorang musafir hanya berniat untuk tinggal di suatu tempat tidak melebihi 3 hari. Kalau lebih daripada 3 hari seperti lipat hari ataupun lebih, maka ianya tidak lagi dikira sebagai musafir. Tapi dia panggil musafir lah ya sebab dia dah pergi lebih daripada 5 hari. Tapi dia perlu menunaikan solat seperti biasa. Bila sampai ke destinasi tersebut walau bagaimanapun. Ini yang nak pergi lama lah. Dia nak pergi sebulan ke 2 bulan ke, dalam perjalanan tu boleh tak dia nak qasar dan jamak? Boleh. Dalam perjalanan saja. Sampai tempat tak boleh. Nak balik pula? Boleh. Itu dia punya cara dia. Tetapi jika musafir itu tidak pasti, Ustaz saya nak pergi merantau Ustaz, nak pergi jauh ni. Ya, kalau dari Kedah nak pergi ke Johor Bahru contohnya, ya. Dia tinggal di suatu tempat, dia tak tahu bila nak balik sampai, tak tahulah berapa hari nak pergi ni Ustaz. Maka dia boleh lagi qasar, tapi tidak boleh melebihi 18 hari. Tak boleh 18 hari ya. Okey, hari ke-19 kena solat seperti biasa. Okey, sekarang kita tengok uji minda. Okey, bersedia semua? Ready? Ready? Bersedia? Are you ready? Kad hijau atau kad kuning? Okey, semua dah ready nampaknya. Okey, nyatakan maksud solat qasar. Apa maksud solat qasar? Siapa nak jawab? Akil. Okey, akil. Dipilih akil. Okey, oleh Syafiqah pilih akil. Apa itu akil? C. Memendekkan solat fardu 4 rakaat kepada 2 rakaat. Tepat sekali, 2 markah untuk anda. Ya. Seterusnya, kita tengok pula uji minda yang kedua. Tandakan betul atau salah syarat perjalanan yang diharuskan solat jamak dan qasar. Yang pertama, mengetahui destinasi yang dituju. Betul atau salah? Okey, Syafiqah lah kena pilih macam ni. Macam Nazran je. Ustaz, macam Nazran je tadi. Nazran. Okey, Nazran jadi pilihan. Betul Ustaz. Betul. Kita tengok betul ke tidak. Okey, seterusnya. Jarak perjalanan sehala melebihi 18 km. Betul ke tidak ni? Okey, Isnurisha. Yang paling salah Ustaz. Salah, betul. Mesti 81 km tu terkalih tu. Tertukar, kan? Orang Kedah kata. Yang ketiga, bukan bertujuan maksiat. Okey, siapa nak jawab? Okey, Syikin. Okey. Betul Ustaz. Okey, betul. Okey, semua dapat 2 markah. 2 markah Ustaz? Okey, 2 bagi markah. bagi satu lah sebab kita ni dekat-dekat last ni Ustaz dah macam kedekut markah pula kan. Tak apa, kita tetap bagi markah. Okey, seterusnya. Okey, kita tengok sedikit kesimpulan ya. Kesimpulan hari ini. Okey, apa yang dapat dipelajari oleh murid-murid pada hari ini ya. Okey, mungkin Indonesia bagi sikit Indonesia apa Indonesia dapat hari ini? Islam adalah agama yang mudah Ustaz. Allahu Akbar, betul. Islam sangat memudahkan kita. Okey, Syikin cuba bagi sikit kesimpulan. Kita boleh solat jamak dan qasar ketika bermusafir. Betul, kita boleh jamak dan qasar ketika bermusafir. Okey, Nazran, boleh bagi sikit? Allah sangat menyayangi kita. Allahu Akbar. Allah sayang kita dan kita semua sayang Allah. Dan Indonesia. Boleh? Indonesia. Kita boleh beribadat mengikut kemampuan masing-masing. Wah, kita beribadat mengikut kemampuan masing-masing, mengikut syarat yang telah ditentukan oleh syarak. Okey, so Syafiqah, nampaknya dah ada markah kan. Bagi semua markah seorang satu tadi tu, yang last tu. Dah bagi Ustaz kan? Belum bagi markah lagi, semua seorang satu ya. Okey, Baik. so kita nak bagi markah, so kita tengok markah mereka pada hari ini. Okey, cuba kira Syafiqah, berapa markah dia orang ni? Yang warna pink tu 2 ya. Betul. Yang pink tu 2. 4, 5, 6, 7. Isnurisha 7. Indonesia 7. Nazran 7. Nazran 7. Akil 7. Akil 7. Asyikin 8. Asyikin 8. Tepukkan untuk Asyikin. Alhamdulillah. Okey, cuba tahniah. angkat kalau ada kata-kata hikmah atau kata-kata semangat dekat Asyikin ni. Kalau ada lah kan, angkatlah dekat dia yang hantar kat Syikin sikit. Okey, bagi semangat dekat Syikin. Tahniah. Wah, tahniah Syabas. Itu ucapan daripada kawan-kawan dan ustaz juga. Ucapkan tahniah kepada Syikin dan bukan Syikin semua sebab mencapai PBD yang sangat hebat. Okey, kesimpulan dia yang terakhir ialah
okey, sebagai umat Islam ya, kita sebenarnya dapat ya, dan Islam ini adalah agama yang rusuh, yang mudah, memberikan kita banyak kelebihan dan kita boleh melaksanakan tanggungjawab agama ketika berada dalam kesulitan macam Syafiqah, sakit tangan ke apa, boleh solat. Melaksanakan ibadah mengikut kemampuan macam disebutkan oleh murid-murid tadi, merasai kasih sayang Allah ya, dan Islam agama yang mudah serta tidak membebankan, dan yang terakhir mempelajari kaedah membuat keputusan mengikut keutamaan seperti solat qasar dan jamak ketika musafir. Itu dia rumusan daripada Ustaz kita mengenai dengan topik kita pada hari ini. Jadi Ustaz, kalau contoh murid-murid nak dapatkan sumber rujukan macam mana Ustaz? Okey, kalau nak dapat rujukan, okey, kita boleh buka dalam portal Delima dalam Sumberku. Ya, boleh dapat banyak lagi rujukan yang boleh dapat daripada situ. Okey, tahniah kepada semua, tahniah kepada Syafiqah, tahniah kepada murid-murid sekalian. Dan insya-Allah semoga kita faham apa yang kita belajar hari ini. Amin, amin insya-Allah. Jadi tahniah juga kepada Ustaz. Terima kasih untuk semuanya kerana sudi bersama kami di Didik TV KPM. Insya-Allah kita berjumpa lagi di lain hari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.